亲爱的姐妹们，平安！我们来用一首诗歌唱诗赞美我们的恩主。我们唱圣教诗歌第218首，圣教诗歌218首，坚固磐石，坚固磐石。世上的国度，或者是权势、权威，没有一个是永远的，没有一个是稳固的，只有耶稣基督这个坚固的磐石才是稳固的，把人生的这个基础，把人生的根基建造耶稣基督的磐石上是非常的安稳，其他的根基都是沙土。Selamat sore ibu-ibu sekalian, mari kita angkat puji-pujian memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Lagu PPK nomor 218, Batu Karang yang Teguh. Semua dasar-dasar apa saja yang di dalam dunia ini, dasar suatu negara, dasar suatu kerajaan, tidak ada satu yang kekal. Hanya Yesus Kristus, batu karang ini, dia kekal, dia teguh. Yang lain semua adalah hanya pasir saja. PPK 218. Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. 姐妹们，午安！ Mari sebelum kita masuk membaca firman, kita terlebih dahulu berdoa. 在我们还没有听到以前，我们一同祷告。 Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau menolong kami. 天父，求你帮助我们。 Saat nanti kami mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu, biar itu boleh mengubahkan hidup kami. 当我们聆听、默想你话语的时候，但愿你的话改变我们的生命。 Tuhan berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengarkan. 愿你对我们说话，我们静听。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Ibu-ibu, mari kita membuka Markus 5 ayat 21 sampai 43. 我们一同来看马可福音第5章21节到最后43节。 Markus 5 ayat 21 sampai 43. 马可福音5章21节到完43节。 Kita akan membacanya bergantian, ayat 21 nanti dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 22 dalam bahasa Mandarin, kemudian nanti 23 bahasa Indonesia, 24 Mandarin, dan terus sampai ayat 43. 我们轮换的方式来念印尼文21节，中文22节。 Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. 有一个管会堂的人名叫雅鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前， Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 耶稣就和他同去，有许多人跟随，拥挤他。 Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 在好些医生手里受了许多的苦，又花尽他所有的，一点也不见好，病势反倒更重。 Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 意思说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。 Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 耶稣顿时心里觉得有能力从他身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？” Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" 耶稣周围观看，要见做知识的女人。 Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。” Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" 耶稣听见他所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。” Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 他们来到管会堂的家里，耶稣看见那里乱让，并有人大大的哭泣哀号。 Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." 他们就耻笑耶稣，耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方。 Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." 那闺女立时起来走，他们就大大的惊奇闺女已经12岁了。 Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ibu-ibu terkasih, jika kita membayangkan bagaimana jika Yesus itu ada di depan kita dan kemudian ia bertanya, "Menurut ibu, menurutmu, siapakah aku ini?" 你能够想象吗？假如耶稣基督就站在你的面前，问你说：“我是谁？” Apa jawaban yang akan kita berikan? 那你怎么回答呢？ Apakah kita akan berkata seperti Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup"? 我们是不是像彼得回答耶稣说：“你是神的儿子？” Pertanyaannya, apakah kita menghidupi apa yang kita katakan? Benarkah yang kita katakan Yesus itu benar-benar Mesias? Benarkah sungguh dari hati kita? 当我们说耶稣是弥赛亚，耶稣是救主的时候，我们是不是真正的口是心也是？ Karena nanti waktu kita mulai menghadapi masalah atau bahkan sekarang kita di tengah-tengah masalah, apakah kita bisa mengatakan dengan yakin hal yang sama? 当我们面对困难的时候，我们是不是能够深信我们所说的呢？ Apakah kita benar-benar bisa menghidupi apa yang Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. 我们是不是能够做出像耶稣所说的“不要怕，只要信”？ Artinya kita benar-benar beriman dan mengatakan bahwa memang Yesus anak Allah dan aku percaya kepadanya. 就是说，我们能够凭信心说，耶稣基督是神的儿子，我相信他。 Ibu-ibu terkasih, teks ini terdiri dari 2 mukjizat Yesus. 那么我们所读的经文呢，记载了2件耶稣的神迹。 Kisah ini bukan hanya bicara tentang Yesus saja, tetapi juga tentang 2 orang yang memiliki iman yang luar biasa. 那么这个2段的经文不单是讲到耶稣基督行的神迹，我们也看见有2个人对耶稣非常有信心。 Bukan saja beriman, tetapi waktu mereka mau beriman, itu resikonya itu besar. Resiko bagi hidup mereka besar. 这2个人不但对耶稣有信心，而且把信心建在耶稣的身上，是有很严重的后果。 Orang pertama disebutkan namanya Yairus, kepala seorang rumah ibadat. 头一个人叫做雅鲁，他是管会堂的人， Seorang yang status sosialnya tinggi, orang terpandang. 他是在这个社会上有地位的人。
Ia datang kepada Yesus dan sesampai di depannya, orang penting ini tersungkur dan bersujud minta tolong kepada Yesus. 这个社会上的名流、社会上有地位的人，在耶稣的面前，竟然是匍匐在地拜耶稣。 Tindakan iman ini sangat beresiko, apalagi Yairus adalah kepala rumah ibadat, pemuka agama. 他这种的举动呢，是有很大的这个危险的，因为他是也是有个做官的，他竟然匍匐在耶稣的面前。 Kita tahu bahwa Yesus itu tidak populer di antara para pemuka agama pada saat itu. 在那个时候，耶稣在犹太宗教领袖界的当中呢是不出名的。 Bahkan nanti di dalam perjalanan-perjalanan berikutnya, pemuka agama malah bermufakat merencanakan pengen membunuh Yesus. Sebegitu bencinya sama Yesus. 我们之后我们会看见那些宗教领袖对他是非常的厌恶。 Seorang kepala rumah ibadat yang meresikokan hidupnya. 这个管会堂的人呢，他敢把他的这个举动的后果就摆上去。 Jabatannya, uang pendapatannya, mungkin keluarganya bisa disindir di sana dan di sini. 他是这个管会堂的一个做官的人，那么他这样拜耶稣，可能他会被罢免，那么他的经济呢，他的家庭的需要呢？ Yairus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus bahwa dia dapat menyembuhkan anaknya. 雅鲁深深相信耶稣基督能够医治他的女儿， Dia beriman bahwa Yesus dapat menyelesaikan masalahnya. 他相信耶稣基督能够解决他一切的问题。 Yang kedua, ada seorang wanita yang namanya tidak disebutkan. 第二呢，就是有一个妇人，她的名字没有被记载， Bisa jadi wanita ini tidak memiliki status sosial yang penting. 可见的她好像是在社会上没有什么重要的地位。 Tapi dia pun memiliki resiko yang sama, apalagi dia wanita dengan sakit pendarahan, dengan pendarahan. Selama 12 tahun. 可是她来到耶稣的面前，也是有一个很危险的后果，特别是她是一个女人，而且她的疾病是血肉的，是不洁净的。 Dalam konteks perjanjian lama, wanita sakit pendarahan itu disebut najis. 在旧约里面，按照旧约，这个女人所生的病，血肉病呢，算是一个不洁净的。 Dengan kata lain, tidak boleh disentuh dan tidak boleh menyentuh. 就是说，她不可以摸别人，也不可以被别人触摸。 Namun kondisinya ini ramai. Bagaimana mungkin wanita ini tidak menyentuh kalau dia mau mencoba memaksa masuk? 可是，在路上，耶稣基督总是有人前行后随这个包围着他。那这个女人怎么能够去接近耶稣呢？ Dia percaya dan dia meresikokan hidupnya. Apa kata orang kalau orang tahu ini adalah wanita yang najis? 那么她这样亲近耶稣以后，人家会怎么说呢？可是这个妇人她不管这一切。 Tetapi kita melihat dari dua orang ini, kita bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, kepada Allah, bahwa masalah mereka itu dapat diselesaikan oleh Yesus. 所以我们看见雅鲁跟这个犯血肉的女人，两个都是对耶稣非常有信心的人。 Sama seperti Yairus, mungkin kita ibu-ibu sering adalah seorang yang sangat penting dan seorang yang berhasil. 也许你也像雅鲁一样，有一些的地位。 Mungkin pekerjaan sukses, mungkin pernikahan diberkati. 可能你的工作很有成就，你的婚姻也很幸福， Tubuhnya sehat. 你身体健康。 Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan hidup kita. 可是我们不知道我们前面的生命的道路是如何。 Dan mungkin saja ada satu tragedi, ada satu kemalangan yang akan menimpa, atau bahkan mungkin sekarang kita sedang ditimpa oleh satu masalah tertentu yang besar. 也许我们以后我们会面临人生的困境，可能现在你就是在这个困难里面。 Kita mungkin juga mungkin kita juga mirip dengan seorang ibu yang tanpa nama ini. 或者是我们也像这个名字没有被记载的犯血肉的妇人， Yang uangnya semuanya habis untuk pergi dari satu dokter ke dokter lain, satu tabib ke tabib lain, tetapi tidak sembuh-sembuh. 这个妇人犯了血肉，她花尽了一切的钱财，但是并没有见好。 Mungkin keluarga berantakan, mungkin kita hidup di bawah garis kemiskinan. 可能她的家庭因此也破裂，我们就生活在这个低水平的水准上。 Bertahun-tahun hidup kita itu kok penuh kemalangan ya.
menderita sekali. 多年来，也许你的生活有很多的患难， Dan pada dua titik ini, pada dua masalah ini, kita akan diperhadapkan. Benar nggak kita tuh sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Yesus? 那么在这样的情况之下，我们就被考验，我们是不是真正的信靠耶稣基督？ Bahwa dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. 是不是真正相信他把最好的给我们？ Dua orang ini menarik sekali karena waktu kita melihat di Markus keempat berbeda dengan 12 para rasul, 12 murid Yesus lainnya. 那我们看见这两个人呢，和耶稣基督的12个门徒是不一样的。 Kalau kita lihat di Markus 5, mungkin mereka sudah berjalan, sudah menemani Yesus 24 jam sehari, mungkin selama beberapa bulan. 假如我们看马可福音第5章，我们就可以想象，耶稣的12个门徒跟随他，可能已经有好几个月了。 Tapi kalau kita lihat nanti di pasal 4 ayat 41, waktu bicara angin dan badai, kita melihat kualitas iman dari para murid Yesus. 那么这些门徒跟随了耶稣一段的时间，如果我们看马可福音4章最后一节，我们就看见他们信心的程度到底是怎么样。 Para murid mengalami satu kondisi badai, di mana mereka itu merasa hampir-hampir nggak selamat, begitu mengerikannya badainya. 在第4章，我们看见这个耶稣的门徒在海上遇见大风浪，他们差一点把信心也丢了。 Nah, ini mengerikan badainya karena beberapa dari mereka kan nelayan. Kalau nelayan itu panik, ini badai bukan sembarang badai. 耶稣基督的门徒虽然都是渔夫，但是这一次的风浪实在是太危险了。 Dan waktu Yesus melakukan mukjizat, apa teguran Yesus kepada para murid? 当耶稣平静风浪的时候，耶稣基督对门徒的这个反应怎么样呢？ Dikatakan di dalam ayat 41, ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 耶稣平静风浪之后呢，就对他们说：“为什么胆怯？你们为什么没有信心呢？” 12 murid yang mengikuti Yesus 24 jam sehari dan dibandingkan dengan 2 orang yang mungkin sedikit mendengar tentang perintah-perintah Yesus, pengajaran Yesus, tetapi memiliki kualitas iman yang berbeda. 在这里，我们就看见有一个区别。这个有一段时间日夜跟随耶稣的12个门徒，比起这2个接触耶稣不多的这个雅鲁跟范学勒的女人，她们是何等的不一样。 Orang yang sudah lama jadi Kristen tidak berarti imannya kuat sama seperti 12 para murid. 就好像12个门徒一样，有一些人信了耶稣很久，不见得他的信心是很坚固的。 Walaupun kita tiap minggu beribadah tanpa absen, tidak berarti kita secara otomatis menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. 纵然有很多基督徒每个礼拜天都上礼拜堂，但是不一定他们把信心真的能够在生活中活出来。 Bahkan orang yang sudah aktif menginjili pun jangan-jangan belum tentu memiliki iman yang penuh, yang kuat, yang teguh pada Yesus. 甚至于有一些人虽然热心传福音，可是呢，他们不一定对耶稣的信心是很坚固的。 Jadi bagi kita sebagai orang percaya, bagi sebagian kita orang percaya yang sudah lama, kita perlu waspada. Kita benar-benar percaya nggak dan beriman sepenuhnya pada Yesus Kristus. 所以，我们信耶稣信了很久的人，我们应该要谨慎，要反省，我是不是真正的深信耶稣基督呢？ Dan kita baru tahu biasanya jika masalah itu hadir datang dalam hidup kita. 我们知道我们的信心坚固不坚固，通常就是在有患难的时候，我们才能够看见我们对耶稣的信心到底如何。 Jika masalah menimpa kita, jika kita merasa ditekan, baru kita mulai tahu apakah memang benar Yesus itu adalah anak Allah dan aku percaya kepada Dia. 当我们有困难，当我们受压制的时候，我们才知道我们是不是真正的相信耶稣基督就是神的儿子。 Ibu-ibu, di dalam teks ini kita diingatkan di dalam hidup kita bahwa kita itu perlu percaya kepada Yesus dengan sungguh. 圣经给我们看见，我们实在需要耶稣基督，对耶稣基督有十足的信心。 Apakah kita yakin bahwa Yesus itu dapat menolong kita menghadapi badai di tengah-tengah yang kita jalani? 我们是否深信耶稣基督能够陪伴我们来面对、来度过人生的风浪？
Kabar baiknya 12 para murid ini, ya 11 para murid karena Yudas Iskariot bunuh diri, mereka memiliki tindakan iman yang luar biasa di akhir hidup mereka. 我们看见这12个门徒，除了犹大他自杀，因为他出卖了耶稣，其他的11个门徒在后来在他们的生命里面就显出他们对耶稣基督是笃信不疑的。 Di Alkitab memang tidak dituliskan, tapi menurut catatan sejarah gereja, sebagian besar 11 dari mereka itu, sebagian besar dari mereka mati martir. 在教会的历史有记载，耶稣的11个门徒有好些在他们生命的末端，他们是殉道，就是为信仰而死。 Bahkan Yohanes sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos sempat mau dibunuh berkali-kali, tapi nggak mati-mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Tapi dia juga mengalami penderitaan yang luar biasa. 举一个例子，耶稣基督的门徒使徒约翰，他曾经多次要被杀，但是杀不成，所以那些人呢就把他放逐在巴摩海岛上。 Walaupun mereka gagal, pada akhirnya dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus, mereka bisa berkata dalam hati, "Aku tidak takut, aku percaya." 门徒在跟随耶稣的时候，虽然曾经有一些的这个失败跌倒，但是呢，在最后的时候，他们深信会说：“我不怕，因为有耶稣。” Waktu kita mulai merenungkan pertanyaan tadi, apakah saya benar-benar percaya? Dan saya mulai mengenali, wah rupanya memang aku tidak sekuat itu imanku ya. Lalu apa yang mau kita lakukan saat ini? 当我们看见耶稣基督对这个求他帮助的人问他说：“你是不是有信心呢？”我就再一次反省，我呢怎么样呢？ Kita itu diingatkan untuk terus melatih iman kita, latihan dan latihan dan latihan, melatih iman kita. 我们的信心是要不断的受到操练。 Jadi waktu kita sekarang menghadapi masalah atau mengalami tekanan, apa yang akan ibu-ibu, apa akan kita lakukan? 所以，当我们面对人生的风浪的时候，有困难的时候，我们应该做什么？ Apakah nanti beberapa tahun ke depan iman kita akan lebih kuat kepada Yesus atau sama saja? 未来的年日，我们的信心是否增长，或者是没有改变？ Lalu apakah beriman itu sekedar hanya percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita melatihnya? 那么我们怎么样操练我们的信心呢？ Jika kita melihat sekali lagi di dalam seluruh Injil, kita diingatkan bahwa bentuk kita beriman kepada Tuhan adalah belajar peka akan kehendak Allah dan juga melakukan kehendak Allah. 操练信心就是要对耶稣基督有敏锐、有敏感的心。 Kita tahu Tuhan jelas nasihatnya apa, kemudian waktu kita ada masalah, kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. 我们知道耶稣基督的教导劝勉，所以当我们遇见困难的时候，我们应该晓得怎么做。 Tentu saja kita sudah ada di dalam Alkitab. 当然，这一些的都已经记载在圣经里面。 Ada peraturan, ada perintah-perintah yang Tuhan berikan. 有一些是耶稣给的命令， Ada juga prinsip-prinsip hidup yang Tuhan berikan. 有一些是我们生活的原则，是主给我们的。 Saat kita melakukannya, itu akan menolong kita untuk melatih iman. 当我们遵行这些原则，遵行耶稣的劝勉的时候，我们就会自然的面对我们现在的困难。 Sehingga entah masalah kita itu mungkin akan beres sepenuhnya, bisa jadi ya Tuhan berikan anugerah dan masalah kita, tekanan kita semua hilang. 当我们操练信心的时候，可能我们的这个困难就会消失，可能也还没有完全消失。 Atau mungkin bisa jadi Tuhan mengizinkan agar masalah itu tidak selesai untuk terus menguatkan iman kita. Tidak selesai-selesai sampai bahkan mungkin kita mati. 甚至有可能，上帝没有把我们那个困难完全挪去，可能这个困难有一生一世随着我们，就是为了要操练我们的信心。 Jadi kita perlu waspada juga waktu kita beriman kepada Yesus, apakah 100% masalah kita akan selalu beres, selalu sukses, selalu berhasil, selalu terselesaikan? Dalam kenyataannya belum tentu. 所以，当我们需要知道一件事：当我们信靠耶稣基督的时候，我们的困难是不是100%的为完全消失呢？也许是，也许不是。 11 para rasul, kalau mereka menderita, saya pikir mungkin mereka juga berseru kepada Tuhan agar penderitaan ini diangkat, tetapi kenyataannya tidak.
当耶稣基督复活升天回天家之后呢，11个门徒实行耶稣的这个教导传福音，他们也面对许多的困难，但是呢，这些困难有没有消失呢？也不见得。 Tetapi mereka tetap beriman dan bahkan mati martir demi Tuhan yang mereka sembah karena mereka tahu Tuhannya itu hidup. 虽然门徒面临许多的逼迫，但是他们没有退后，他们知道主与他们同在，他们忠心至死。 Dan itu pun yang perlu kita latih bersama-sama. Kita melatih iman kita. 这就是我们需要对我们的自己的信心来做一个操练。 Jadi ibu-ibu hari ini kita belajar 2 hal. 今天我们学习2件事。 Pertama-tama kita diingatkan, kita belajar apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang kuat pada Yesus Kristus. 第一，我们要省察自己，要看看我对耶稣基督是不是有坚固的信心。 Dan yang kedua, kita perlu melatih iman kita agar semakin teguh. 第二，我们需要操练我们的信心，让我们的信心更加的稳固。 Bagaimana melatihnya? Apakah akan suara Tuhan yang ada di dalam firman? 如何操练呢？第一，我们就要对主对我们所说的话有一个敏锐、敏感。 Dan menerapkannya, melakukannya. 第二呢，我们就照着去做。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan. 天父上帝，我们感谢你。 Kami diingatkan kembali bahwa kami perlu melatih iman kami. 我们再一次被提醒，我们需要操练我们的信心。 Kami diperhadapkan Tuhan dengan pertanyaan, apakah memang iman kami benar-benar sungguh-sungguh kami percaya kepada Tuhan? 我们面对一个问题，我们是不是对耶稣基督有十足的信心？ Dan biar kiranya Tuhan boleh pimpin kami. 求你带领我们。 Dalam Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣的名， Amin. 阿门。非常感谢神的恩典，他把他的话语赐给我们，让我们把我们人生的根基建造在耶稣基督的磐石上，信靠他。我们信靠他，我们就得到安稳。我们来唱一首诗歌，第1季的诗歌本30首。信靠耶和华，信靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇，永不动摇。Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membangun hidup kita ini di atas batu karang Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita bersandar kepada Dia, maka hidup kita ini akan mantap, aman dan sentosa. Puji-pujian edisi yang ke-1, nomor 30. Orang yang beriman. Orang yang beriman seperti apa? Seperti gunung Sion, tidak goyang, tidak goyang. Haleluya. Puji-pujian orang yang beriman. “我要先用2个圣经节概括我这一生的年日。第一，哥林多后书9章15节，
感谢上帝，因他有说不尽的恩赐。第二，哥林多前书15章4节，然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。神在我生命中的恩典实在太多，今天我只选出几件事与大家分享。Pertama-tama, saya ingin mengutip 2 ayat Alkitab untuk melukiskan jalan kehidupan saya. 2 Korintus pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kedua, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Anugerah Tuhan sangat banyak di atas diri saya, tapi hari ini saya hanya mengangkat beberapa poin saja. 我是出生在一个没有信主的家庭，我母亲是白光阴，我生下来就有先天性的性漏症，所以从小吃了很多的药，和我母亲在庙里拿来的符水吃到我很厌烦，很痛苦，疾病也不见得好。在我上初中的时候，有同学带我到礼拜堂，不久就相信了耶稣，接受他做我个人的救主。15岁那年，我接受洗礼。Saya lahir di sebuah keluarga yang menganut agama Buddha. Sejak lahir, jantung saya sudah bermasalah. Maka sejak kecil, saya sudah banyak minum obat dan minum air abu yang mama saya peroleh dari kelenteng. Namun, semua itu tidak ada gunanya, sehingga timbullah rasa jenuh. Tak kala saya duduk di bangku SMP, seorang teman mengajak saya pergi ke gereja. Tidak lama kemudian, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan pada usia 15 tahun, saya menerima baptisan. 在牧师的辅导之下，我凭着信心不再吃药，我把所有的药都扔掉。感谢神，从此不再被疾病折磨。神不但拯救我的灵魂，赦免我的罪，他也使我身体健康起来。何等奇妙，是吗？ Di bawah bimbingan pendeta, saya dikuatkan dengan iman. Saya buang semua obat-obat itu, tidak lagi meminumnya. Puji syukur kepada Tuhan, saya tidak lagi disiksa oleh penyakit. Tuhan bukan saja menyelamatkan jiwa dan roh saya, Tuhan juga membuat tubuh saya menjadi sehat. Luar biasa bukan? 信主以后，我在教会热心服侍，后来与教会的一位弟兄结婚。1年之后，神赐给我一个女儿，可是她活到6个半月就离开世界。这件事给我很大的打击，然而神的安慰给我力量。感谢神，6年之后，他再次给我一个女儿。Setelah percaya kepada Tuhan, saya aktif mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Akhirnya, saya menikah dengan seorang pemuda yang sama-sama melayani di gereja. 1 tahun kemudian, kami diberikan seorang putri. Namun, ia hanya hidup 6,5 bulan saja. Hal ini menjadi suatu pukulan berat buat saya. Namun, penghiburan Tuhan
menguatkan saya. Puji syukur kepada Tuhan. 6 tahun kemudian Tuhan memberikan saya seorang putri lagi. 1965年的大暴动，我们在西江的店铺遭到破坏，而且还要还债，我们全家破产了。因为这个缘故，我们就迁到雅加达谋生。Kemudian tahun 1965 membuat keluarga kami bangkrut. Toko dijarah dan kami harus membayar hutang. Hal inilah yang membuat kami pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah. 在雅加达，我丈夫在一间电影公司工作，生活就逐渐稳定下来，经济也好转。后来因为在教会常以服侍，我们觉得这个职业不太适合。Di Jakarta, suami saya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan film. Ekonomi kami membaik dan kemudian kami menjadi tenang, dan karena pelayanan di gereja, kami merasakan bahwa profesi ini kurang begitu cocok. 那期间刚好周主培牧师在印尼一段的时间，他协助几间的灵粮堂，包括Kartini 灵粮堂。我丈夫把心中的挣扎告诉周牧师，说他很想把这个职业放下。周牧师说，这一件事你必须和太太一起商量，他如果同意了，才能够一同走信心的道路。Pada saat itu, kebetulan Pendeta Moses Chow Chupe berada di Indonesia. Ia membantu beberapa GSRI, termasuk GSRI Kartini. Suami saya memberitahu kepada beliau bahwa ia sedang bergumul untuk melepaskan pekerjaannya. Pendeta Chow berkata, kamu harus minta persetujuan dari istri kamu. Saya setuju dengan keputusan suami saya dan bersedia mendukungnya. 在神的帮助之下，我们走出了接下来的几年，实在不容易。但是我从来没有发怨言，就像圣经所说的，我们的日子如何，力量也必如何。过了2年，神开路，我的丈夫在一个当时相当大的超级市场做经理。Dengan bantuan Tuhan, suami saya melepaskan pekerjaan. Beberapa tahun itu sungguh tidak mudah untuk dilewati, tetapi saya tidak mengeluh. Seperti janji Tuhan, bagaimana hari-hari kamu, begitu juga kekuatan kamu. 2 tahun kemudian, Tuhan membuka jalan. Suami saya mendapat pekerjaan sebagai manajer di sebuah supermarket yang cukup besar pada waktu itu. 1997年8月份，在我的生命中又起了一个大风波。我的女儿在礼拜6晚上24号突然间昏迷不醒，送到医院。礼拜一26号就回天家，留下2个小孙女，大的5岁，小的3岁。后来女婿为工作关系到台湾做工。从此养育2个小孙女的责任就落在我们夫妇的身上。我又经历了神
信使的饮水，日子如火，力量也比如火. Bulan Agustus tahun 1997, hidup kami diterpa lagi dengan puting beliung. Tanggal 24 Sabtu malam, putri kami tiba-tiba tidak sadar diri. Hari Seninnya ia pulang ke rumah Bapak. Ia meninggalkan 2 anak perempuan yang masih kecil. Satu usia 5 tahun, yang satu lagi baru 3 tahun. Beberapa tahun kemudian, karena pekerjaan, mantu kami harus pergi ke Taiwan. Dengan sendirinya, tugas untuk membesarkan kedua cucu jatuh di atas bawah kami, suami istri. Kembali kami mengalami janji Tuhan, bagaimana hari-hari kamu, demikian juga kekuatan kamu. 25年之后的今天，我的小孙女在台湾完成了大学的过程。大孙女成家了，而且蒙神恩赐，生了2个孩子，一个是男的，另一个是女的。主的恩典实在很丰盛，愿一切的荣耀归给神，祝福归给他所许悦的人。25 tahun kemudian, pada hari ini, cucu saya yang kecil sudah menyelesaikan studi sarjananya di Taiwan, dan cucu saya yang besar sudah berkeluarga. Dia dan suaminya dikaruniai 2 orang anak, 1 pria dan 1 wanita. Anugerah Tuhan sungguh berkelimpahan. Segala kemuliaan bagi Tuhan dan berkat diberikan kepada orang yang berkenan di dalam hati Tuhan. Amin.